Apa pasal mana kita punya duit pergi? Saya cerita sikit 2-3 perkara. Ini perkara sikit aja. Ya, banyak pun tak apa. Ini contoh. Kita punya rumah bil api, bil air, kalau sampai 200 kita pun ingat apa sudah jadi. Baik tinggi. Tak boleh tahan. Tapi, tengok ini. Bil air, api, rumah Perdana Menteri dengan timbalan Perdana Menteri dalam tahun 2011, 1 bulan, air RM33,000. Baru tahu? Baru tahu? Itu api 1 bulan RM160,000. Itulah duit tuan-tuan yang dia gasak tu. Itulah tuan-tuan punya duit itu. Yang banyak ini dia gasak. Itu baru sikit. Lagi. Itu kalau kita pergi melancong ke Kelantan, kita cari hotel yang kalau boleh RM50 satu malam. Kalau boleh RM30 pun boleh. Kalau ada. Kalau tak ada pun kalau ada RM50 pun kerana mahal. Tapi itu satu orang yang rambut ini macam itu. Itu dia sudah pergi bermalam di satu hotel di Dubai, negeri Arab sana itu. Hotel tu namanya Hotel Atlantis Hotel. Satu malam dia punya sewa RM140,000. Baru tahu. Itu pasal lah kita mau tukar. Kita mau tukar. Pasal mau tukar. Itu baru sikit. Baru sikit. Banyak lagi ada. Tapi pasal Tian Chua mau cakap banyak, saya cukup cakap itu aja dulu. Bukan? Itu pasal mana duit. Kalau kita nanti, ini bukan saya cakap, ini audit negara cakap. Banyak lagi. Saya tolong cakap aja. Saya sampaikan. Itu pasal kita sangat kesian sama itu budak-budak UMNO, budak-budak MCA, MIC, kita sangat kesian. Jangan marah sama dia. Saya minta saudara-saudara, kawan-kawan, jangan marah sama anak-anak itu. Sebab dia punya otak sudah kasi pusing. Panggil baik-baik dia, bagi dia minum, bagi nasihat, baik-baik begitu. Jangan gaduh sama dia. Bagi dia susu. Bagi baik-baik sama dia. Jadi anak-anak ini saya sangat takut sebab anak-anak ini dia kasih RM20 Tadi satu peristiwa yang sangat sedih. Satu perkara di Gombak, dekat itu masjid, banyak kereta-kereta orang sana berhenti, orang kita mau pergi berarak nak makan calon di Sungai Pusu itu kah? Waktu itu ada 5-6 buah kereta kasih pecah. Dia cermin. Inilah yang kerja anak-anak ini. Saya harap kita jangan marah sama dia. Kita panggil nasihat sama dia, bagi cakap baik-baik sama dia. Sebab kita tahu dia sangat bodoh. Dia bukan tahu itu hal. Yang bikin jahat ini, itulah bapa-bapa UMNO itu. Jadi saya sangat berharap waktu 15 hari ini kita cuba jadikan suasana di Batu ni sangat tenang, baik. Kalau ada dia bikin jahat, kita bagi nasihat. Jangan terima provokasi dia. Kalau dia jahat pun jangan kacau sama dia. Kasih nasihat baik-baik. Kita mau baik, berjalan dengan baik sampai 5 hari bulan 5 kita undi, 6 hari bulan kita jadi kerajaan. Ini anak-anak kita akan panggil dia baik-baik, kita bagi nasihat sama dia. Kita ajar sama dia baik-baik.
Sebab kita tahu dia tidak dapat pelajaran yang baik. Itulah saya harap semua anak-anak muda, saudara-saudara, mesti ingat sekarang ini kita mau jadikan suasana negara kita ini daripada malam ini sampai 5 hari bulan satu suasana yang sangat aman. Boleh? Boleh? Jangan kita cuba terima dia punya provokasi. Kalau boleh pandai nasihat, kita nasihat sama dia. Kalau tuan-tuan mau berjeti, saya boleh bayar putih. Panggil anak-anak itu duduk sama baik-baik. Jangan kasih dia susah. Sebab anak-anak ini kita tahu dia bukan dapat pelajaran yang baik. Itu saya harap. Kita mau sampai 5 hari bulan suasana negara kita ini sangat baik. Kita akan undi dengan baik 5 hari bulan, 6 hari bulan kita perintah dan negara ini insya-Allah akan jadi sebuah negara yang sangat aman di mana rakyatnya terdiri daripada Melayu, Cina, India akan hidup satu keluarga besar. Hidup satu keluarga besar. Bersatu. Itu pasal kita kata Malaysia Waman boyau Yiga Malaysia. Tak mau. Kita mau Malaysia Malaysia Ini kalilah. Saya ingat cukuplah. Terima kasih. Sekian. Takbir. Terima kasih Cikgu Ishak. Tadi Cikgu Ishak kata kita akan turunkan Najib Razak. Bukan setakat turunkan Najib Razak sahaja, tetapi kita tamatkan riwayat UMNO BN dan kita angkat Najib untuk jadi ketua pembangkang dalam Parlimen Kerajaan Rakyat. Boleh atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, saya dengan ini, hari ini kita buat pencalonan di Sekolah Raja Abdullah dan saudara YB Tian selamat dicalonkan dan beliau akan mempertahankan kerusi Parlimen Batu. Jadi kepada kita semua diharap bekerja keras untuk mempertahankan kerusi Parlimen Batu. Boleh ya? Okey, baik. Saya dengan ini, dengan hormatnya mempersilakan saudara saudara Tian Chua. Terima kasih saudara pengerusi. Salam perjuangan, salam reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum, Taja Wansang. Malam ini saya bangga sekali berdiri di tapak ini. Ini juga kali pertama saya berucap bukan sebagai ahli parlimen, bukan lagi YB. Kerana kontrak saya sudah tamat. Tunggu Tauke mau bagi sambung atau tidak. 各位同胞，今天很光荣跟大家见面。我们今天是你们决定我的命运的日子。Pagi ini di Batu, selepas penamaan calon, kita dapati ada 5 orang calon di Parlimen Batu. 5位候选人，5 orang. Saya pun dah sepelik. Sebab selama 5 tahun ini, siang malam saya tak tidur. Telefon boleh kena terima telefon tengah malam. Kalau ada kebakaran, kena datang pukul 3 pagi. Ada kematian, ada banjir, macam-macam lah. Cukup susah. Tapi sekarang ramai mau ganti jawatan saya. Saya tidak tahulah mereka ini serius ke atau tidak serius ke. Tapi saya ingin ingatkan, di seluruh negara kita lihat banyak penjuru. Setahu saya dalam 200
22 kerusi ini ditandingi oleh 500 lebih calon parlimen. Dalam pertandingan ini menunjukkan bahawa macam ramai mau jadi ahli parlimen. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya yang ke-13 bukan pilihan raya di antara calon. Pilihan raya yang ke-13 bukan persaingan di antara individu. Tetapi kita harus ingat, baik pun 5 penjuru, baik pun 3 penjuru, baik pun 6 penjuru, pilihan kita hanya 2 saja. 不管有多少角，其实最终我们选择只有2个。 Ini kita harus putuskan. Kalau kita rasa negara kita minyak adalah paling murah sekali, kalau kita rasa gaji kita sudah cukup tinggi, kalau kita rasa kita boleh tahan lagi lah harga barang makin naik, kita pun setuju. Kalau kita sayang kepada pemimpin yang menunjukkan contoh sebagai seorang suami yang baik, beli cincin 24 juta untuk bini, kita sokonglah Dacing, sokonglah Barisan Nasional. So pilihan raya kita tak banyak. Yang lain bukan pilihan, kerana yang bebas tak akan bentuk kerajaan. Parti-parti bebas tidak akan bentuk kerajaan. Yang kita menyaksikan hanya 2 kemungkinan kerajaan: kerajaan Barisan Nasional dan kerajaan Pakatan Rakyat. Kerajaan Barisan Nasional yang sudah 12 kali menang dan 12 kali kelentong rakyat, 12 kali janji sendiri. Itulah sebab kita rasa sudah sampai masanya. Ini kalilah tukar. Ini kalilah kita cuba baru. Kenapa kita mau tukar？为什么我们要改变？我们难道觉得现在不够好吗？我们不是说马来西亚不好，我们是说马来西亚可以更好。Bukan kita kata Malaysia ini tak baik. Bukan. Bukan kata kita sekarang teruk sangat. Ya, teruk. Tapi kita percaya Malaysia ini boleh jadi lebih baik. Kita boleh tingkat maju lagi. Bukan kata kita tidak setuju dengan Najib kata satu Malaysia. Dia kata satu Malaysia, tapi hantar Ibrahim Ali dan Zulkifli Nordin untuk bertanding. Kita ingin menyatakan kepada pemimpin-pemimpin hari ini, jangan kita pembodohkan rakyat lagi. Jangan di depan orang India kita kata kita mau sign itu blueprint, Hindraf. Sokong semua Hindraf. Hindraf punya tuntutan nak bagi kebajikan kepada orang India, dia kata boleh sign. Pada masa yang sama dia sign Watika untuk bagi Zulkifli Nordin. Bukan orang India tak tahu. Zulkifli Nordin kata apa? Dia telah keluarkan banyak statement yang menghina agama Hindu. Tapi tidak ada masalah, boleh tanding lagi. Ini Najib pergi Tahun Baru Cina, you tengok dia pakai congsam merah-merah, merata jalan semua congsam merah. Tapi bila sampai Ibrahim Ali nak tanding di kelas emas, bagi Watika. Jangan orang Cina tak ingat, jangan fikir orang Cina tak ingat. Ibrahim ini hunus keris, orang Cina balik tongsan.
Tapi Najib bagi watika. Ini yang kita rasa kesar. Kerana Najib dan pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional fikir rakyat tak boleh fikir. Mereka mau mainkan sentimen. Orang Melayu benci DAP. Orang DAP anti-Islam. Kasih orang Cina takut PAS. Ini PAS ini akan laksanakan hudud. Nanti orang Cina semua kena potong. 他们以为这样就可以吓到我们，用回教国为用回教法itulah sebab semasa desperate apa taktik Barisan Nasional, dia banyakkan calon sehingga orang keliru, dan itulah sebab 2 hari sebelum penerimaan calon pendaftar pertubuhan beritahu DAP lambang roket tak boleh pakai kerana pemilihan DAP itu tidak sah. Dia fikir DAP akan panik. Dia juga fikir kalau DAP tidak boleh pakai roket, nanti kena cabut. Ada pakai payung, ada pakai basikal, ada kunci. Nanti orang keliru mana pergi roket, tak tahu mau undi mana, orang Cina akan hilang sokongan kepada Pakatan Rakyat. Tapi mereka tidak sangka hari ini, zaman sekarang, setelah kita bersama dalam Pakatan Rakyat, DAP pun ditabiahkan tidak lagi takut Islam. Mereka lupa 50 tahun UMNO bersama MCA masih boleh mempelekehkan hukum agama rasmi negara ini. Tapi dengan 5 tahun ini DAP sudah tabiah, sudah tahu apa maksudnya Islam. Dan pemimpin DAP kata kalau tak ada roket, tak mau bagi roket naik, roket boleh sampai ke bulan. Bila roket sudah sampai bulan, UMNO sudah hilang kuasa untuk bertanding dalam pilihan raya ini. 他以为我们可以禁止火箭上天，但是火箭一飞冲天进到月亮去。所以呢，我们的行动党的领袖说，如果不能用火箭，我们用月亮，月亮代表我的心。 Mereka bila DAP boleh secara rela, sukarela terima lambang PAS sebagai lambang pertandingan, persaingan dalam pertandingan dalam pilihan raya, apa maksudnya? Maksudnya tidak ada pemusuhan di antara orang Cina dengan orang Islam. Tidak ada syak wasangka di antara satu sama lain. Orang Islam boleh bantu DAP semasa mereka dalam keadaan susah. Orang Cina, orang bukan Islam tak takut lagi. Itu muslihat UMNO tak boleh main lagi lah. Dan inilah sebenarnya menunjukkan apa yang diimpian oleh veteran seperti Cikgu Ishak. Malaysia yang bersatu. Malaysia yang berpadu. Ini adalah kerana parti-parti politik dalam pembangkang boleh sepakat untuk menentang kezaliman. 因为我们的团结克服了人民对于回教的恐惧，也因为这样，他们开始害怕，他们开始改变。Itulah sebab semalam tengah malam ROS terpaksa hantar surat kepada Setiausaha Agung DAP, kata tak apalah, lambang roket pun boleh pakai. Sebenarnya kita tak kisah sama ada roket ke, mata ke, atau bulan ke, asalkan bukan cacing. Dan mereka fikir dengan banyak-banyak ini, ada basikal, ada kamera, ada kipas, macam-macam boleh kelirukan rakyat. Sebenarnya tidak ada.
Rakyat hanya ada dua pilihan. BN atau pakatan. BN, kita pilih BN, maksudnya kita pilih harga minyak yang tinggi. Kalau kita pilih BN, maksudnya kita pilih rasuah. Kalau kita pilih BN, maksudnya kita pilih fitnah. Kalau kita pilih BN, maksudnya kita pilih harga barang naik. Kerana Barisan Nasional tidak ada manifesto. Yang ada, dia copycat dari Pakatan Rakyat. Koyak muka pertama tanpa Barisan Nasional, panggil ini manifesto Barisan Nasional. Sebelum Pakatan Rakyat tawarkan, kata kita boleh turunkan harga kereta, Barisan Nasional kata mana ini tak bertanggungjawab. Kalau turun harga kereta, nanti negara bankrupt. Dia tak kisah rakyat bankrupt. Tanya kawan-kawan kita sini, siapa tidak ada pengalaman kereta ditarik? Siapa tidak ada pengalaman bila bank kita kejar untuk bayar loan kereta, loan rumah, ini nak bayar hutang PT-PTN? Mereka yang di atas ini tak ingat, tak fikir susahnya rakyat yang bergaji terendah. Mereka bila sampai pilihan raya bagi RM500, bagi 4 biji tayar percuma. Macam-macam dia sudah cukup, orang sudah sokong dia. Tapi tidak. Rakyat sentiasa ingat, kita tidak mau ditipu lagi. 我们不要再被骗，被骗12次应该是够了吧？不要第13次又再被骗。所以我相信马来西亚的各民族同胞心里有数，一定要改变。12 kali kita ditipu, takkanlah ke-13 kita ditipu sekali lagi. Barisan Nasional tidak mampu menawarkan dasar yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Bila sampai pilihan raya, yang ada kita tayangkan ucapan Anwar Ibrahim, kita tayangkan ucapan Tok Guru Nik Aziz, kita tayangkan ucapan Mak Sabur, Lim Kit Siang dan lain. Kita, ucapan ini membawa mesej, membawa pahaman, membawa dasar baru dan harapan baru untuk rakyat. Tapi bila sampai Barisan Nasional, mereka tayangkan blue movie, mereka tayangkan video luca. Inilah budaya Malaysia ini. Budaya politik Malaysia ini makin teruk kerana ada segelintir manusia yang sayangkan kuasa, tidak sanggup lepaskan kuasa. Mereka sanggup lakukan apa saja untuk pegang kuasa dan pegang kekayaan. Dan kenapa mereka lakukan ini? Mereka gunakan fitnah, video luca. Ini bukan isu politik. Ini bukan lagi isu ekonomi. Bukan kerana kita mau bayar tol kurang sikit. Ya, itu memang penting. Bukan saja kita mau turunkan harga kereta. Bukan saja kita mau turunkan harga susu tepung. Tapi kita harus ingat juga, masyarakat di bawah Barisan Nasional, kita menghadapi satu krisis akhlak. Moraliti sudah hilang. Kalau kita benarkan Barisan Nasional menang, mereka menang dengan fitnah, mereka menang dengan video luca, mereka menang dengan tomahan dan serangan pribadi kepada pemimpin-pemimpin kita. Tidak ada orang terlepas. Datuk Seri Anwar dah cukuplah 15 tahun menderita kerana fitnah. Tak cukup dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, anaknya Nurul Izzah kena juga. Tak cukup dengan cukup Lim Guan Eng, Lim Kit Siang. Ini Tian Chua tak kira. Tapi yang lebih teruk lagi kawan saya, Datuk Mustafa Ali pun kena. Lepas tu Tan Sri Khalid kena. Apalah, apa yang terjadi dengan negara ini?
Kalau kita menangkan UMNO sekali lagi, kita menangkan Barisan Nasional sekali, anak-anak kita akan menghadapi mustaka. Ini bencana besar ini. Maksudnya kita mengajar mereka tidak berakhlak. Bila pilihan raya datang, kita tunjuklah yang lucah ini, yang pemahan ini. Apakah pendidikan? Bagaimana kita didikkan anak kita dengan politik macam ini? Itulah sebab kita kena tolak Barisan Nasional. Kita kena tolak sebulat-bulatnya Barisan Nasional. Kita tolak total Barisan Nasional. 我们一定要推翻，一定要反对国政，不能允许他们继续的横行霸道，不能允许他们继续的欺压我们。不要把我们当作是傻子， jangan anggap rakyat ini bodoh. Jangan anggap rakyat ini boleh ditindas begitu saja. Malam ini malam pertama, kita tak perlu berpanjang lebar. Tapi yang penting, saya percaya rakyat sudah ada keputusan. Rakyat sudah tahu apa maksudnya perubahan. Perubahan ini bukan untuk Tian Chua saja. Bukan kita ubah supaya kita naikkan PAS DAP keadilan, supaya kita masuk Putrajaya. Kita bukan nak naikkan Anwar Ibrahim saja. Tapi perubahan ini adalah untuk selamatkan generasi yang akan datang. Anak cucu kita yang kini, tahun ini mereka mungkin terlalu muda untuk mengundi. Mereka belum ada keupayaan untuk memutuskan mana parti mereka mahu nyertai. Mereka belum ada kuasa untuk menentukan arah tuju negara ini. Tetapi Malaysia kini di simpang jalan, di simpang sejarah. Kita nak maju ke depan atau kita mundur balik ke zaman fitnah, zaman kezaliman. Kita nak maju ke negara yang masyarakat berbilang kaum saksama berkongsi kekayaan, atau kita kembali kepada zaman kezaliman dan penindasan di mana pemusuhan kaum menjadi budaya politik. Kita nak maju ke depan supaya negara kita ekonomi yang maju telus tanpa rasuah, atau kita kembali kepada zaman kroni, zaman rasuah, zaman penguasa-penguasa ini songrak wang rakyat untuk poket sendiri. Itu dua pilihan saja. Pilihan kita tidak ada yang lain. Jadi kita harus putuskan hari ini juga. Kalau kita berani, kalau kita ingin anak cucu kita selamat, pilihlah Pakatan Rakyat. Pilihlah masa depan untuk anak cucu kita. Dan kita harap tanggal 5 Mei ini 2013, ini hari yang rakyat akan mengukir sejarah baru Malaysia. Kita akan sebut ini kalilah kita tukar kerana kita sudah muak dengan kezaliman. Ini kalilah kita tukar kerana kita sudah muak dengan fitnah. Ini kalilah tukar kerana kita tidak ingin pemimpin yang tidak bertanggungjawab, pemimpin yang mengkhianati amanah rakyat ini terus berpegang kuasa. Dan kita ingin tunjuk dan catat dalam sejarah Malaysia untuk zaman yang akan datang, untuk generasi yang akan datang, berkurun-kurun yang akan datang. Kerana kita ingin mengisytiharkan rakyat Malaysia, rakyat yang berdaulat, rakyat yang bermaruah, rakyat yang bebas untuk membuat pilihan. Dan kita mengajar satu ajaran yang cukup keras kepada semua pemimpin. Jangan sekali-kali mengkhianati mandat yang rakyat bagi kepada you. Jangan mengkhianati amanah untuk menjaga kebajikan rakyat.
Kalau sekali you mengkhianat, rakyat akan bangkit untuk jatuhkan kamu. Rakyat akan bangkit untuk tolak kezaliman. Rakyat akan bangkit untuk tegakkan keadilan. Ini adalah mesej yang kita harus sampaikan untuk pilihan raya ke-13 ini. 我们要确保我们永远记得2013年5月5日我们换政府，2013年5月5日我们有一个新的马来西亚，让我们一起创造一个新的明天，让我们一起来改变。Dengan itu, saya sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih. Saya selama 5 tahun sebagai ahli parlimen, saya tidak berani kata saya mempunyai rekod yang cemerlang. Saya tidak berani. Saya juga ingin mohon maaf kalau ada kekurangan, kelemahan, dan saya sentiasa menganggap pengundi dan rakyat adalah guru dan bimbingan saya. Sentiasa tegur, sentiasa memberi panduan supaya saya dapat berkhidmat dengan lebih baik. Ini kita masih tunggu Puan Nuri Izzah yang dalam perjalanan, tapi saya sudah tak ada steam nak jalan. So sebelum Nuri Izzah sampai, saya mungkin cerita sedikit tentang perjuangan yang kita telah lalui selama 15 tahun ini. Ramai di kalangan kita ada juga reformis, ada juga yang pernah bersama saya berdepan dengan tear gas, berdepan dengan tembakan kita ini yang tembakan gas pemedih mata dengan air berasid. Ini kita sudah melalui 15 tahun. Kini secara bangga kita boleh mengatakan sudah sampai penghujungnya. Pengorbanan kita sudah sampai penghujungnya. Ini adalah kerana sebelum ini, bila kita telah memegang satu prinsip bahawa kita ingin menegakkan keadilan, bila Parti Keadilan Rakyat ditubuhkan, kita impiankan sebuah politik yang boleh memperjuangkan hak untuk semua kaum. Itu tidak pernah wujud di dalam pentas politik Malaysia sebelum ini. Bila kita impiankan bahawa satu hari nanti kita boleh gabungkan PAS, DAP dan keadilan bersama-sama. Pada 15 tahun yang lalu, ramai menganggap sebagai ini adalah mimpi siang hari, omong-omong kosong. Tak sahaja. Kerana rakyat buka mata dacing, tutup mata dacing. Kita undi, macam mana undi pun yang menang dacing. Kita nak buat apa pun, akhirnya Barisan Nasional yang menentukan. Jadi kita tidak mempunyai keberanian untuk berfikir apakah alternatifnya. 我们以前不敢梦想有改变的机会，我们不敢想我们可以换政府，我们只是接受现实，我们接受这个就是我们马来西亚的这个现实，不能改变。Kita telah terima semuanya sebagai hakikat. Kalau nak mohon lesen, kena ada duit kopi. Kalau nak dapat rumah kos rendah, kena ulur sikit. Kalau kita terima segala-galanya sebagai realiti, tak apalah, nasiblah macam tu. Dan itulah sebab bila Anwar Ibrahim dipecat, ambil masa 15 tahun kita berpegang kepada prinsip ini. Dalam 15 tahun ini ramai telah patah balik, ramai telah mengkhianati perjuangan ini, ramai sudah ketinggalan. Tapi ini kita melihat satu keluarga, seorang insan
namanya Anwar Ibrahim dapat berpegang, dapat bertahan, sungguh pun menghadapi pelbagai cabaran, sungguh pun ditindak, ditekan macam mana pun, dibagi umpat, berbagi pukulan dan fitnah dan tumahan, tidak sedikit pun melemahkan semangat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ini adalah kualiti pemimpin yang kita menanti-nantikan. Sudah cukup 50 tahun kita merdeka. Kita perlukan seorang pemimpin yang mempunyai prinsip, yang mempunyai kekuatan moral, kekuatan yang boleh memimpin rakyat keluar daripada krisis, memimpin rakyat maju ke depan. Itulah sebab Pakatan Rakyat menganggap pilihan raya yang ke-13, nasib Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pasukan Pakatan Rakyat ini diserah kepada rakyat. Biarlah rakyat menentukan sama ada pemimpin yang berkorban berpuluh tahun ini layak untuk memimpin kita, rakyat layak menjadi Perdana Menteri. Kita bukan sebut pemimpin hanya dia tajakan dokumen, hanya berucap tapi tidak pernah diuji, tidak pernah melalui kesengsaraan, tidak pernah berjatuh ke bawah dan muncul semula. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim pilih kekayaan, pilih pangkat tinggi, pilih keselesahan hidup, dia tidak perlu bersama Pakatan Rakyat hari ini. Dia boleh dapatkan segala-galanya dengan mudah. Tetapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim pilih untuk lawan, dia harus mengambil satu risiko yang besar. Dan inilah sebab saya rayu kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita goyang bila kita ditekan, dan jangan kita goyang kalau kita diberi sedikit kebaikan. Pilihan raya yang ke-13, kalau kita pergi ke ceramah Barisan Nasional, tak ada ucapan politik, yang ada penyanyi saja, yang ada tarian saja. Lepas tarian, kita lihat himpunan Barisan Nasional seperti Majlis Cabut Bertuah, ada beras 10 kilo, bagi hamper, bagi mesin jahit, lepas itu ada big screen TV, ada washing machine, semua datanglah, kita ambil balik. Saya nak ingatkan, kini kita dibayar, dibagi RM500, diberi tayak 4 biji percuma. Tapi ini bukan datang dengan percuma. Negara kita makin teruk berhutang. Kita kini berhutang sebanyak 504 bilion. 504 bilion. Dari mana datang 504 bilion ini? Tahun 1957 hingga 2007. Semasa kita merdeka 1957, negara kita tidak ada hutang. Zero hutang. Kosong hutang. Bukan saja tak berhutang, Britain, penjajah kita, 70% daripada hutang Britain datang daripada hasil kutipan pendapatan dari Melaya. Itulah kayanya Malaysia ni. Selepas 5 orang Perdana Menteri, Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Hussein On, Tun Mahathir, Tun Abdullah Badawi, di tangan Perdana Menteri yang kelima, selepas kita melalui dasar ekonomi baru, rancangan Malaysia pertama, kedua dan selanjutnya, di tangan Abdullah Badawi, hutang negara kita meningkat 250 bilion. Inilah pembangunan UMNO Barisan Nasional. 2008 hingga 2013,
Setahun dipegang oleh Pak Lah. Lepas tu 4 tahun dipegang oleh Najib. Dalam 5 tahun ini, hutang negara kita tambah lagi 250 bilion. Secara jumlahnya 500 bilion. Datangnya Ketus Puteri Reformasi Saudari Nurul Izzah. Biarlah saya habiskan cerita ini. Untuk membayar balik 504 bilion ini, kalau kerajaan baru Pakatan Rakyat bayar 1 juta sehari, seminggu kita bayar 7 juta, setahun kita bayar 365 juta. Kita untuk habis menyelesaikan hutang 504 bilion, kita terpaksa mengambil 1380 tahun. Itulah besarnya jumlah 504 bilion ini. Itulah sebab perjuangan ini, pilihan raya ini, kita harus pastikan anak cucu kita tidak dibeban dengan hutang, tidak dibeban dengan kesengsaraan hidup. Dengan itu saya mengisytiharkan ketibaan naib Presiden Parti Keadilan Rakyat dan juga calon Lembah Pantai Puteri Anwar Ibrahim Saudari Nurul Izzah. Reformasi! 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 Ini kalilah! Ini kalilah! Ini kalilah! Dengan itu saya ambil kesempatan ini untuk undur dari pentas ini. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita harap 5 hari bulan Mei ini kita dapat mandat baru supaya saya boleh terus mensambung perkhidmatan saya sebagai wakil rakyat Batu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandri Vanakam Sisi Daja Wanan. Terima kasih kepada saudara Tian Chua.